Kali ya, Pusat Jagaan Darul Insyirah yang telah pun disediakan oleh wartawan pelatih kami, Emelina. Dan bercakap tentang warga emas ni lah, saya menurut kajian tahun 2030 mengatakan bahawa 15% adalah warga emas. Jadi ramai sangat. Jadi dengan itu, tidak heranlah ramai sebenarnya. Banyak pertumbuhan pusat-pusat penjagaan, bukan sahaja pusat jagaan biasa, tapi pusat jagaan yang turut disediakan pendidikan. Jadi itulah yang kita nak bincangkan pagi ini bersama dengan Puan Hajah Siti Nazrah Sheikh Omar selaku Bendahari Pusat Jagaan dan Pendidikan Warga Emas Darul Insyirah, dan juga Hajah Asral Widat Ahmad Asnawi selaku Pengerusi Pusat Jagaan dan Pendidikan Warga Emas Darul Insyirah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey. Saya pasti ramai juga di luar sana. Sekarang ni kita nak tukar pemikiran orang ramai, stigma orang ramai bahawa mengatakan bahawa kalau kita menghantar ibu bapa kita ke pusat jagaan orang tua, mereka anak derhaka. Tapi sekarang tidak lagi. Kita sekarang ni memang sending with love. Itu yang nak diketengahkan oleh pusat jagaan ini. Dan mungkin Puan Hajah nak kongsikan sedikit sebanyak tentang latar belakang pusat jagaan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Zaim. Pertama kali mungkin kita nak ucap terima kasihlah pada MSI dulu kerana menjemput kami. Pusat Jagaan Warga Emas Darul Insyirah adalah pusat jagaan dan pendidikan. Bukan sekadar jagaan saja tapi kita ada pendidikan juga. Rata-rata kami stay at home mom, working at home mom, dan mereka-mereka yang profesional tapi dah pencen, dah duduk kat rumah. Jadi kita lepak-lepak tu kita pergi ziarah, kan, ziarah ke beberapa rumah kebajikan, dan di sana kita lihat rata-rata pusat penjagaan tu adalah untuk menjaga sahaja, tak ada pendidikan. Jadi kami crazy ladies ni, beberapa orang daripada kami balik fikir, why not kita buka satu yang lebih mencabar sikit, maksudnya menyahut dasar warga emas, di mana kerajaan mewar-warkan agar orang tua mesti ada lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kita nak buka pusat jagaan yang boleh merangsang minda orang tua ini, tidak sekadar duduk di rumah murung, kan, bersama bibik, bersama cucu, tetapi boleh more than that, kan, boleh belajar lagi, mengisi rohani itu dengan pelajaran-pelajaran pendidikan agama dan aktiviti sama-sama geng seusia. Yang tu. Kira seronoklah kalau ramai-ramai berkumpul, boleh bersembang, buat aktiviti, memasak, mengajar Al-Quran. Sebab kita tak nak juga warga tua yang duduk rumah pun tak fikir apa-apa, lama boleh ada sindrom nyanyuk dan sebagainya. Kan? Jadi lebih baik kita keluar, bergaul sebagainya. Dan mungkin juga Puan Asral nak kongsikan juga antara kelebihan lain yang ada di Darul Insyirah ni. Okey, antara kelebihan Darul Insyirah ni dan kelainan Darul Insyirah ni, number one, penglibatan komuniti sekitar. Jadi we are not alone. Komuniti di situ datang, kita ada kelas sebelah pagi dan sebelah petang, dan selepas kelas mereka akan menyembang dengan opah-opah, nenek-nenek yang berada di situ. Dan nombor dua, kami menitik beratkan bukan sahaja penjagaan. Penjagaan ni kami ada counselors datang, seperti mana dalam VT tadi. Kita ada nurses daripada hospital Islam Al-Zahra, Bandar Baru Bangi. Dan juga kita ada juga program Raudatul Hufaz, nak menambahkan aura keceriaan di rumah itu bila dan anak-anak ni juga kita suruh bersembang dengan nenek-nenek dan opah-opah di situ. Ini something yang kita perlu, ya, sebabnya sekarang ni sibuk dengan iPad, kan, budak-budak sekarang mana kerti bersembang dengan orang, tak kerti. Dia cuba kita hantar dekat situ, boleh tak dia orang bersembang dengan nenek-nenek di situ, kan. Jadi ini membuka ruang peluang buat warga muda jugalah untuk datang beramai, berkongsi cerita sebagainya. Dan pusat jagaan ini bukanlah seperti biasa yang hantar dan tinggal, tapi boleh juga pergi pagi dan petang tu anak ambil, ya. Ada 4 jenis lah kategori warga emas yang ada di Darul Insyirah. Pertama, daycare. Daycare tu pagi anak nak pergi kerja, dia hantar ibu dia, dan petang bila balik dia ambil. Yang tu daycare lah maksudnya, kan. Yang satu lagi konsep, bila within the radius of Bangi bolehlah dibuat macam tu, tapi kalau yang jauh sikit agak hassle lah, kan, pagi-pagi nak hantar. So kita ada weekly. Maknanya petang Ahad tu dihantar, dan Jumaat
diambil balik. Macam tu weekly. Ini kita ada juga yang sebulan sekali atau 2 kali. Mungkin anak-anak yang setengah tu nak pergi outstation ke overseas ke, susah nak ambil every weekend. So kita ada. Kita bagi kelonggaran. Tetapi memang kita galakkan untuk anak-anak itu jangan melepaskan tanggungjawab itu pada kami di Darul Insyirah. Satu lagi kategori, Zaim, ialah bagi mereka yang sebatang kara. Tak ada saudara mara, tak ada tempat tinggal. Mereka ni kita benarkan untuk terus menetap di Darul Insyirah. Sebab kita ada full-time nurses, come warden di situ. Jadi boleh memerhatikan 24 jam lah maksudnya. Jadi pusat Darul Insyirah ini telah pun mula ditubuhkan September baru ini dan mungkin sedikit sebanyak nak dikongsikan apakah agaknya perancangan ataupun harapan yang ingin diwawarkan kepada penonton MHI. Darul Insyirah ni ditubuhkan pada tahun lepas, 1 September 2013 di bawah Yayasan Ikhlas, naungan Yayasan Ikhlas dan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay. Tapi groundwork yang kita buat tu is 2 years. Model yang kita hasilkan tu, kita buat kajian, kita buat study, kita interview dengan masyarakat dan kita, the ultimate aim, kita nak memastikan warga emas kita, akidah mereka, spiritual mereka, pengakhiran mereka baik dan di sisi orang Islam kita. Dan jadi harapan kita agar model Darul Insyirah ni ada di setiap negeri. Dan siapa-siapa yang sudi untuk berkongsi idea ke apa ke, untuk bersama-sama kita memperjuangkan model ini, marilah bersama-sama dengan kita. Jadi bagi mereka yang sedang menonton hari ini, mungkin mereka berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang pusat Darul Insyirah ni, ada perkara nak diwawarkan, mungkin ada nombor telefon ataupun sebarang sumbangan boleh nak dikongsikan di akaun mana, mungkin Puan boleh kongsikan. Okey. Sebab kita sebenarnya hajat untuk memiliki banglo tersebut sebab memang strategik dan kita tak nak program-program yang kita telah plan kat situ, warga emas kat situ terpaksa di relocate ke tempat lain. Jadi we try as far as possible to own the building kan. Dan dengan cara membeli bangunan itu, banglo itu tersebut, tetapi sama ada dengan jualan derma wakaf RM200 satu kaki persegi, ataupun ada mungkin di kalangan dermawan di luar sana yang boleh membantu kami untuk membeli banglo tersebut. Jadi bagi mereka yang berminat ataupun ingin bersedekah membantu, ini nombor Maybank account Darul Insyirah di 562834631731 dan boleh hubungi Puan Siti Nazrah sendiri iaitu di talian 019-229-5362. Jadi sama-samalah kita sebenarnya membantulah dalam orang kata menyedokkan lagi harga ataupun hati warga tua ni. Baiklah, kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak terhadap Puan Siti Nazrah dan juga Puan Azral kerana sudi berkongsi sikit banyak mengenai kelebihan pusat jagaan Darul Insyirah ni. Semoga semuanya diberkati Allah insya-Allah. Terima kasih banyak. Dan bagi anda semua, sama-sama kita sebenarnya nak tukar pola pemikiran kita lah, agar kita nak ibu bapa kita ni, kalau kita sayangkan ibu bapa kita, kita jangan biar mereka di rumah. Hantarlah mereka di tempat yang boleh menggembirakan hati mereka. InsyaAllah akan diberkati. Baiklah, kita nak berehat seketika. Kita akan balik dengan topik-topik seterusnya. Jangan ke mana-mana.